Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat malam. Selamat sejahtera, apa khabar anda semua? Selamat pagi. Energi kita kena macam pagi sebenarnya. Selamat pagi dan saya doakan anda semua sihat, sejahtera, dikurniakan kekuatan untuk bersama dengan saya malam ni, diberikan ruang untuk bersama dengan saya malam ni, insyaAllah. Alright, so sebelum kita start, ada baiknya insyaAllah kita mulakan dengan surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alright, alhamdulillah. Macam mana anda semua? Saya sebenarnya agak tepu. Hari ini saya agak tepu. Ada kelas 2 hari RPM dengan Sifu Najib. Semalam dengan hari ni dan banyak benda lah learning point yang saya rasa macam wow, yang saya patut share dengan you all semua. So that's why saya harap you all ada kat sini. Right, so sebelum kita start, mungkin ada yang first time, tak pernah jumpa saya, tak pernah nampak saya. So saya kenalkan diri. Assalamualaikum, nama saya Hasnul. Saya dan wife Salma, kita orang startkan Lalili ni. Lalili nampak belakang ni, Lalili, untuk bantu bakal usahawan kat luar sana yang dah rasa macam dia dah fed up, dia dah bosan, kan? You perasan tak ada orang yang macam sekarang ni dia macam dah rasa macam dah lost. Dah lost, macam dah tak ada cara dah untuk aku survive lagi. Dan dia rasa macam dunia ni ini adalah pengakhiran dunia. This is the end of the world, kan? Tapi sebenarnya setiap orang, kan, kita setiap hari kita bangun pagi, sebenarnya itu adalah peluang kedua, second chance, the next chance yang kita dapat daripada Allah, yang mana kita diberi nafas. Yang ramai sebenarnya tak diberikan peluang tu, kan? So kepada anda yang mungkin dah tengah lost, you start bersyukur dulu. Kita bersyukur dulu bahawa alhamdulillah hari ni aku masih hidup, aku masih bernyawa. Dan mungkin ada sebab kenapa Allah masih bagi kita nyawa, bagi kita nafas. Of course, yang pertama sekali adalah Allah nak kita menyumbang, kan? Allah nak kita menyumbang kepada masyarakat, menyumbang kepada orang sekeliling kita, dan especially orang yang di bawah tanggungan kita. Yang sedihnya kita dah diberi peluang kedua, tapi kita tak anggap benda tu penting, kita tak bersyukur. Dan yang lagi sedihnya adalah kita tak peduli pun peluang kedua yang kita dapat tu, dan kita lupakan, kita biarkan hasrat ataupun impian orang yang kita sayang tu berlalu begitu saja, kan? Ini kesilapan ramai orang, termasuk saya. Kadang-kadang kita leka dengan dunia kita sendiri tanpa kita ingat ataupun kita fikirkan apa jadi kat mak ayah kita, apa jadi kat atuk nenek kita, apa jadi dekat wife kita, dekat anak-anak kita. Adakah kita patut biarkan diorang tanpa capaikan apa impian yang diorang nak? Setiap orang, setiap manusia, kita ada tanggungan, tau. That's why Allah jadikan setiap manusia ni adalah khalifah. Setiap manusia, anda adalah khalifah. Worst case kalau you tak ada mak, tak ada ayah, tak ada adik, tak ada abang, tak ada mak, tak ada ibu, apa semua, you adalah khalifah kepada diri you sendiri. Dan seorang khalifah, tugas dia adalah kena memimpin lah. Memimpin, kena bawa ke jalan yang benar. So kita sebagai manusia, kita sentiasa kena ingat mindset tu. Kita adalah khalifah, kita adalah leader. Kita adalah leader. Setiap daripada anda adalah leader. So as a leader, you kena start ada satu mindset, tau. Mindset yang benda ni saya tak pasti you pernah dengar ke tak. Tu mindset untuk do whatever it takes. Do whatever it takes untuk buat apa yang you perlu buat. Dan masalahnya ramai orang dia tak nampak pun apa yang dia perlu buat. Dia tak very clear apa yang dia perlu buat. Sebab apa dia tak very clear? Ni persoalan malam ni yang saya nak kupas. Kenapa dia tak very clear apa yang dia buat? Dia tak tahu pun apa yang dia kena buat. Dia tak tahu pun apa yang dia buat, dan cakap aku pun tak tahu. Aku just go with the flow. Go with the flow. Tak salah. Tapi saya selalu dengar ada ayat ni lah. Failing to plan is planning to fail. Failing to plan is planning to fail. Kita nak beli rumah ataupun nak buat rumah, kita of course kita kena design, betul tak? Kita kena design rumah tu, kita ada at least satu bayangan lah.
Aku nak rumah atas tanah, 2 tingkat, ada tempat parking, lepas tu ada ruang balcony. Kita dah bayangkan, itulah design yang kita set dalam otak kita. Apa jadi kalau aku nak beli rumah, lepas tu bila ejen rumah ataupun orang tanya rumah macam ni nak, aku tak tahulah apa-apa rumah lah. Flat nak? Tak tahulah aku. Rumah pangsa, rumah atas tanah nak? Itulah aku pun tak sure. So agak-agak lah saya tanya anda kan. Saya tanya anda penonton semua, adakah dia akan dapat rumah yang dia nak? Adakah dia akan dapat rumah yang dia nak tanpa dia tahu apa yang dia nak? Kan, percentage dia adalah 99.9999%, dia tak akan dapat. Dia tak akan dapat. So that's why untuk berjaya dalam business pun sama sebenarnya. Untuk dalam life kita, untuk berjaya, kita kena design, kita kena plankan apa yang kita nak. Dan bila kita fail to plan, kita plan to fail. Maksudnya kita dah fail lah, kita dah gagal awal-awal sebelum kita pergi. So that's why malam ni saya nak ulas pasal plan, matlamat. Apa yang you nak buat, apa target you, kenapa you nak buat, apa matlamat design kehidupan akhir, ataupun kita panggil end of mind lah. End of mind ataupun end game macam Avengers tu kan. End game, apa yang kita nak at the end of the day. So malam ni saya nak kupas benda ni, dan saya harap anda dapat join. Dan lagi bagus, lagi best, lagi best kalau you all dapat share dengan sahabat-sahabat, kawan-kawan yang rasa macam diorang ni ada potensi untuk pergi lebih jauh tapi dia tak pergi-pergi. Pernah ada tak kenal orang macam tu? Dia ada potensi, dia nampak dia bagus, bercakap bagus, semangat dia bagus, mindset dia pun bagus, tapi dia tak boleh pergi. Dia macam tak nampak dia punya progress, dia punya flow tu tak nampak. Dan yang sedihnya kalau dia masih dihimpit masalah keuangan. So you kena share video ni, bagi dia orang, at least tag nama dia pun tak apa, supaya dia mungkin dapat satu aha moment, ataupun satu trigger point, ataupun satu turning point yang dia boleh gunakan, learning point yang dia boleh pakai untuk life dia, untuk business dia, insyaAllah. Alright, so saya nak share kat sini macam mana cara sebenar-benarnya untuk kita set matlamat. Adakah kita just cakap aku nak ni lah. So sebelum kita start, saya nak bagi tahu you all clear lah. Ada beza matlamat dengan impian. Bukan matlamat dengan impian lah. Saya nak cakap matlamat dengan angan-angan. Ada beza matlamat dan angan-angan. Angan-angan ni adalah benda yang you nak tapi you just letak dalam otak dan biarkan dia berlalu pergi. Itu you just berangan-angan. Tapi matlamat ni dia benda yang sama sebenarnya. You just bayang apa you nak, dan beza dia adalah you tulis atas kertas. You tulis somewhere, kertas ke, board ke, laptop ke, phone ke, you tulis kat sana, then dia dah jadi matlamat. Dia bukan lagi angan-angan kosong. Okay. So saya nak share lah. Bukan nak ajar pun, saya tak layak nak ajar you all kan. You all lagi hebat. Saya just nak share apa yang saya belajar hari ni, yang saya rasa macam benda ni saya kena share, saya patut share. Ini salah satu benda yang saya rasa ilmu yang bermanfaat, yang mungkin ada orang yang tak terfikir pun, aku perlu ke ada matlamat? Aku tengok orang lain elok je, tak ada matlamat pun elok je, hidup je, bisnes laju je, duit masuk je. Itu saya tak tahu. Yang saya tahu adalah kalau saya tak ada matlamat, saya tak akan dapat apa yang saya nak. That's it, as simple as that. So untuk buat matlamat ni, first thing first, kita kena decide apa yang kita nak. Dan kalau saya nak senang pecahkan, kita ada 2 jenis lah. Satu personal, matlamat personal. Second one, matlamat business. So matlamat personal, matlamat business, what is it that you want? Apa yang you all nak? Contoh dalam matlamat business, you nak capai sales 10k by end of this month. Itu matlamat business, nak capai sales 10k. Kalau matlamat personal, mungkin you nak pergi haji, you nak pergi umrah, ataupun you nak bawa mak ayah pergi jalan-jalan, bawa anak isteri makan best-best, bercuti jauh-jauh sikit lah. Lepas Covid, jangan pergi sebelum Covid. Lepas Covid, sekarang ni lah masih nak simpan duit sekarang ni masih nak simpan duit. Habis je Covid, you nak pergi mana-mana pun pergilah. Right. So set dulu apa matlamat you all nak. Decide. Kena betul-betul decide, tentukan. You nak rumah apa? Contoh, kena very clear lah rumah apa. You nak rumah atas tanah ke, warna apa, lokasi dekat mana, berapa harga. Benda ni kena clear. You kena betul-betul decide apa yang you nak. Kalau you dapat decide, insyaAllah perjalanan, you bayangkan ni matlamat, ni nak sampai ke matlamat ni matlamat.
So bila you dah decide, sebenarnya you dah selangkah dah lebih, dah hampir dah. Selangkah dah hampir. Right. So itu nombor 1. Dan selangkah tu dah hampir, you dah decide, okay, aku nak rumah bawah, aku nak rumah 2 tingkat. Yes. Okay. So you dah selangkah. Dan apa next langkah? Next langkah adalah you kena tulis atas kertas. Kena visualizekan dia. Kan? Dia macam ni tau. Manusia kita suka tengok bukti tau. Manusia sangat driven on the result. Kita nak tengok bukti, on the proof. So bila you nak dapat sesuatu, sebenarnya you kena buat satu proof tau. Buat gambar macam seolah-olah you dah dapat. Seolah-olah you dah dapat. You create satu proof. Kalau rajin you edit Photoshop, you nak rumah 2 tingkat, gambar you dekat rumah tu. Edit lah situ, pandai-pandai lah edit ke apa kan. Maksudnya kita nak set dekat dalam otak kita, bahawa otak kita dah proses. Okay, benda ni aku akan capai, dan this is the proof. Walaupun you belum capai, tapi you anggap, you bayangkan you dah capai. Itu cara paling cepat. Kalau Dr. Azizah selalu dia ajar, contoh you nak Ferrari, kan? Dan duit tak ada pun, tak cukup duit pun. Just pergi je showroom Ferrari, duduk dekat situ. Kalau boleh ambil gambar. Kalau boleh masuk dekat dalam Ferrari tu, ambil gambar juga. Kalau boleh jilat steering tu sekali. Nak visualize lah. Yang penting you ambil gambar, dah apa, you tampal. Okay, this is what I want. Ini aku punya target. Boleh tak macam tu? Clear tak? Kena tulis atas kertas, keluarkan, zahirkan. Sebab subconscious mind kita ni, otak kita ni hebat ya. Otak kita yang Allah dah ciptakan ni sangat-sangat hebat. Dia boleh buat sesuatu tanpa kita pun tahu. Dia ada satu processor. Kan? Bila you contoh, you cakap you nak kereta, you punya subconscious mind, dia akan start bergerak. Dia akan bantu kita buat decision. Setiap kali buat decision, dia akan trigger. Aku nak ni, so aku kena bangun awal. Tak boleh tidur lewat-lewat. Aku kena bangun awal untuk buat bisnes. Aku kena bantu orang. Aku kena sentiasa buat FB live. Aku kena sentiasa give value untuk orang lain. So otak you akan start proses. Dia akan start bantu kita untuk bergerak. Dan setiap satu tindakan yang kita buat, yang kita decide tu, akan menuju ke arah matlamat yang kita dah set tu. Okey ke tak okey ni? Kalau okey ke tak okey ni? Nampak macam tak ada pun orang tekan like ke komen ke situ. Okey ke tak okey ni? So tu nombor 2. Kena visualizekan. Alright? So tu nombor 2. You kena visualizekan. Jangan setakat bayangkan. Bila you dah decide, you tulis atas kertas, ataupun lukis, ataupun edit lah gambar atas kertas, dan tampal. Please tampal dekat office, tampal dekat bilik tidur, kalau boleh kat toilet pun tampal. Dekat dalam kereta pun boleh tampal. Macam Sifu Najib, dia tampal gambar BMW dia yang dia nak masa tu, dia letak dalam kereta kancil dia. Dia tampal kat situ. This is my my target, matlamat dia. So you all pun boleh buat benda yang sama sebenarnya. Tak kisah pakai kereta apa sekarang. Mungkin pakai motor pun tak apa, tampal lah gambar kereta situ. Tapi kalau hujan, habis lah macam tu. Kan, macam tu. Just jangan percaya. You tak perlu percaya apa saya cakap ni. Tak perlu percaya. You buat je. You buat je. InsyaAllah, bila sampai masa dia, the right time, the right moment, you akan dapat. Dan nanti baru you perasan, betul lah, aku dah set lah. Otak aku sebenarnya dah bergerak ke arah tu. Hebat ke tak hebat kita ni? Allah dah ciptakan otak kita ni sangat powerful. Okay, alright. So seterusnya adalah nombor 3 adalah, please tetapkan tarikh. Bila you nak capai? Bila? Adakah aku nak dapat Ferrari by 2021 tahun depan, Disember 2021. So you dah boleh tulis. So otak you akan set, masa aku Disember 2021, dia akan start create satu timeline tanpa kita sedar. Tak lama ni lagi ni, tak sempat ni, aku kena kerja keras lagi ni, kena buat lagi. Dia akan gerak macam tu. So kena ada tarikh. Kalau impian tu tak ada tarikh, dia akan seolah macam dia terlampau open. Dan most of the time, you tak akan capai pun. Sebab you tak nampak dia punya urgency dia. Urgency tu penting urgency tu penting. That's why kena ada tarikh. Setiap kalau you ada 10 matlamat, 10 matlamat tu ada tarikh-tarikh dia. Tak kisahlah tarikh yang sama ke, tarikh yang lain ke, you boleh decide. Right? So itu nombor 3. Dan nombor 4, nombor 4, lepas kita dah set matlamat, kita dah very clear apa yang kita nak, dan kita dah setkan tarikh. Alright, the next step adalah tulis tindakan apa yang kita nak capai.
apa step yang kita perlu buat untuk capai apa yang kita nak tu. Apa yang kita tulis tu, dia kena ada step tu tak? Contoh, you kata you nak 10,000 pertama, apa tindakan dia? So mungkin you kena buat posting every day, buat FB live every day, kena contact you punya team every day, you kena buat training every week. Apa lagi? You kena sentiasa follow up customer every day. Dan you kena pastikan you jawab PM customer ke chat customer dalam masa 1 minit sahaja paling lewat KPI dia. So ni adalah tindakan-tindakan yang perlu dibuat. Dan bila you ada tindakan ni, you boleh buat satu checklist tau. Dan checklist ni pun you boleh tampal. Hari ni aku dah buat FB live ke belum? Hari ni aku dah buat ni ke belum? You boleh tampal, you boleh tulis supaya untuk kita disiplinkan diri kita. Usahawan yang hebat, dia ada satu benda yang kita panggil disiplin. Disiplin diri. Kalau you pandai macam mana, kalau you kaya macam mana pun, you tak ada disiplin, you akan run up. You akan hancur, you akan ke laut lah. Senang kita cakap, orang kita, you akan ke laut, you tak akan pergi ke mana. So that's why discipline is very important. Boleh Right. So itu adalah nombor 4. Senaraikan tindakan apa yang nak dicapai. Nombor 5. Okay, susun tindakan ikut keutamaan. Susun. So tadi saya dah cakap buat FB live, posting apa semua. You start susun ikut keutamaan. Mana yang paling banyak memberi impact pada target yang you set. Contoh FB live, impact dia lagi tinggi. So you kena make sure FB live tu nombor 1. Tak boleh miss. Die must do. Contoh. Ataupun yang cakap, you kena contact agent every day. Die must do. Yang mana yang level bawah sikit. Sebab saya faham, kita ni usahawan ataupun yang buat 2 kerja dalam satu masa. Kita ni busy. Kita ada banyak benda yang kita kena fikir. Yang ada 2 dunia lah. So mungkin you tak boleh buat semua. Tapi please jangan tinggalkan semua pula. At least you tak boleh buat 10, you buat 2. You fokus 2, you buat betul-betul 2. At least you, kalau tak boleh buat 2, you buat 3 lah. Tak boleh buat 3, you buatlah 10. Lagi bagus. Betul tak? So itulah cara dia. Susun ikut keutamaan. Katalah you masa sangat pendek dan yang priority nombor 4 tu tak sempat buat. Okay, fine. So esok kita cover balik. So itulah cara dia, method dia untuk kita pastikan bahawa kita boleh capai setiap impian yang kita set tu. Setiap impian kita set. So jangan percaya apa saya cakap ni. You try buat je. InsyaAllah bisnes ni mudah bila you tahu cara yang betul. Dia jadi susah bila kita ke laut. Kita banyak melilau. Buat salah, melilau. Tanggung lagi kos salah. Tanggung lagi kos rugi masa. Dan itu adalah kos-kos yang akan menyebabkan kita down. Kita akan rasa macam, bapak susah gila kot buat bisnes ni. Orang lain aku tengok boleh je, asal aku tak boleh. Apa, failure sangat ke? Gagal ke aku ni? Gagal yang menggagalkan ke? Kita tak nak sampai kita downkan diri kita macam tu. So please buat tindakan set keutamaan. Okay, dan nombor 6. Nombor 6. Saya nampak pattern ni. Saya nampak pattern nombor 6 ni. Kalau you nak tengok orang tu boleh berjaya ataupun boleh pergi jauh dalam bisnes ataupun tak, dia ada satu karakter ni. Nah, karakter ni saya boleh nampak lah. Saya boleh nampak sebab kita punya team, kita ada macam-macam jenis orang dan kita boleh start nampak pattern sikit lah. So adalah orang yang berjaya, dia akan buat tindakan serta-merta. It's now or never. It's now or never. Dia dapat satu ilmu, dia terus buat. Dia cuba, dia usaha. Kalau dia tak dapat buat pun, at least dia akan come back dekat saya, cakap, sorry lah, saya tak boleh nak buat, tak sempat. Kan? So orang yang berjaya, dia buat dulu. Dia buat serta-merta. Dia tak ada istilah tu, ayat dia ada istilah Melayu tu, ada satu quote tu, katakan nanti, something lah, saya tak ingat lah. Adalah ayat tu, saya suka ayat tu. Maksudnya dia nak cakap, you buat sekarang, tak ada nanti-nanti. Now must do now. Kan? Orang yang berjaya, dia fast action, fast result. Dia buat cepat. Kalau tak berjaya ni, contoh kita beritahu, okay, you buat FB live, 20 tahun akan datang baru dia start buat. Dia tak akan buat. Dia buat lambat. Kalau orang yang berjaya, you buat FB live, 10 minit lepas tu dia terus buat FB live. Contoh, dia suruh posting. Kalau yang tak berjaya, 2 minggu lepas tu baru dia buat posting. Kalau orang yang berjaya, dia akan terus buat. Dia terus buat. Dia senang kata macam ni, tak ada soal banyak. Dia cuba je buat, dia usaha je. Memang tak perfect. Kadang-kadang kita buat banyak benda, most of the time kita takkan buat perfect. That's why lah ada PDCA tau. PDCA tu adalah short form untuk plan, do,
check action. Kita plan, lepas tu kita buat, lepas tu kita check okey ke tak okey. Kalau tak okey, kita pergi ke A, kita action, kita betulkan balik. Itulah cycle yang penting supaya kita boleh improve apa yang kita dah buat sebelum ni. Dan kalau orang yang sangat perfectionist kan, dia ingat semua benda kena buat cantik dulu, kena buat bagus dulu, ayat kena power dulu, copywriting kena terbaik, gambar kena terbaik. Last dia tak buat apa-apa pun. Last dia tak buat apa-apa pun. So itu sedih lah, itu menyedihkan lah, rugi. Time untuk usahawan lah, especially time is our enemy. Masa ni sebenarnya, kita bukan pasal duit sangat. Masa ni adalah musuh sebenar kita ni. Bukan setakat usahawan lah, manusia. Kita rushing buat apa, buat tu sebab apa? Sebabkan masa. Masa adalah satu benda yang free. Yang kita dapat free je, semua orang dapat. Tapi dia sangat mahal dan sangat berharga. Even dia priceless, you tak boleh beli. You pergi kedai, watch time gallery pun dekat apa nama tempat tu dah, dekat KL tu lah, Times Square tu, pergi kat time gallery pun you takkan dapat beli masa. It's a luxurious item lah. Sebenarnya masa lah benda yang luxury. So that's why kalau you perasan orang-orang jutawan, orang kaya-kaya ni, diorang ada kereta laju, ada yang beli private jet, ada yang ramai team. Sebab apa? Sebab diorang nak beli masa. Dia nak buy the time. So that's why kalau you all usahawan yang masih belum ada dropship, start cepat-cepat cari dropship. Sebab setiap dropship itu adalah you punya masa. You sedang beli masa sebenarnya. Bila you cari dropship, you sebenarnya mencari masa. You akan dapat additional time. You masih 24 jam, tapi 24 jam tu dah berpecah kepada banyak. So kalau you masih dropship, cepat-cepat belajar. Cepat-cepat belajar untuk you grow, cepat-cepat jadi agent. Once you jadi agent, you dah boleh join ataupun you boleh cari dropship you sendiri. Okay tak okay ni? So saya harap you okay. Dan last sekali untuk malam ni, siapa nak last kali ni boleh angkat tangan tak sikit? Angkat tangan lah, raise hand. Angkat tangan sikit. Nak nampak berapa ramai yang nak ni last tip ni. Last tip ni sangat mahal. Sangat mahal. So macam ni. Sebelum saya nak share last tip ni, saya nak share dengan you all satu story lah. Siapa nak story ni? Siapa nak story yang saya nak share ni? Dia berkenaan kasut Nike. Pernah ada yang pakai kasut Nike kasut Nike, Nike tu. So kasut Nike ni, founder dia saya rasa Nike something lah, Phil Knight. Tu nama founder dia lah, Phil Knight. Tu Phil Knight ni, dia adalah seorang, dia baru grad, dia adalah seorang atlet lah, dia atlet. Dia atlet dan dia baru grad, dan dia nampak macam ada potensi untuk kasut. Masa zaman dia start, dia beberapa puluh tahun yang lepas lah, masa dia start tu dekat US tak ada kasut Jepun tau. Tak ada kasut Jepun. Yang ada pun hanyalah askar yang bawa balik daripada Jepun, dibawa ke US, itu ada. Tapi kasut yang memang specifically orang Jepun bawa ke US tak ada. Tak ada. Yang ada kamera, masa tu dia ada kamera Calzis apa, tukar kepada Nikon, Canon, tu semua Jepun punya brand. So that's why dia akan macam, takkanlah kasut tak ada yang bagus dekat Jepun. So dia pun start cari. Dan saya nak beritahu matlamat dia adalah dia nak jual kasut. Itu masa dia grad tu, dia dah terfikir dah matlamat tu, dia nak jual kasut. Masa tu dia muda lagi lah, dia baru grad. So dia pergi ke Jepun. Tak ingat lah nama tempat tu. Dia pergi ke Jepun, Yokohama Jepun. Dia pergi satu kedai. So dia pergi satu kedai, nampak kasut tu kualiti dia memang best gila. So dia pergi jumpa owner kasut tu, borak-borak. So akhirnya tanpa dia terkejut juga, owner tu setuju untuk dia bawa balik kasut Jepun tu pergi ke US. So sebenarnya dia jadi dropship. Tapi ni kali ni dia tak jadi dia jadi agent lah. Sebenarnya dia buat stok, dia beli 5 pasang je kasut, dia bawa ke US. Dia beli 5 pasang kasut, dia bawa ke US. So dia beli daripada Onitsuka Tigers. Siapa pernah dengar Onitsuka Tigers? Memang popular lah kalau kat Jepun, brand ni popular, Onitsuka Tigers. So dia beli, bawa ke Jepun. Dan along the way, saya nak cut the story short. So dia ada tu perselisihan, so dia stop ambil kasut tu, dan dia still buat kasut juga sampai hari ini. Walaupun dia macam-macam benda, dia still buat kasut. Dan sampailah sekarang dia masih menjual kasut. Dan saya nak beritahu anda, kenapa dia boleh berjaya daripada dulu sampai sekarang adalah sebab dia sangat fokus, dia sangat faham matlamat dia adalah dia nak jual kasut.
Bukan dia nak jual, dia nak share kebagusan kasut-kasut dia. So perjalanan itulah yang membuatkan akhirnya dia berjaya sampai sekarang. So point nombor 7 adalah jangan buat benda lain. Jangan buat benda lain selagi you tak dapat capai apa matlamat yang you nak. Jangan buat benda lain. Ni ramai antara kita ni, termasuk saya juga dulu sebenarnya. Bila kita dah buat satu bisnes ni bagus, kan, kita dah buat bagus, dah dapat duit apa semua, lepas tu kita nampak peluang B. Peluang B datang ni. Peluang B datang. Dan matlamat kita dah tahu dah aku nak capai ni. So sebenarnya bila you pergi ke peluang lain, peluang B, sebenarnya you dah melambatkan proses you untuk pergi jauh. Ini saya nak bagi tahu dari segi konteks bisnes. You macam you dah biasa buat benda ni, mungkin dah 5 tahun dah buat benda ni, lepas tu you pergi ke tempat lain yang mana mungkin you tak ada pengalaman langsung, you tukar produk ke apa ke, dan ini akan melambatkan proses untuk you capai matlamat. So that's why saya nak masukkan point juga ni kat sini, iaitu you tolong fokus, jangan buat benda lain. Bila you ada satu matlamat yang clear, yang bagus, you akan cepat sampai. Kenapa you nak buat benda banyak-banyak benda lain, hustling ni, padahal kalau you fokus buat benda yang satu ni, you pun boleh capai apa yang you nak, matlamat you nak. Tak kisahlah nak jadi jutawan ke, nak financial freedom ke apa semua, you kena very very fokus untuk apa yang you nak ni. Target ni penting ni. So that's why jangan mudah terpesong. Ni ayat dia. Jangan mudah terpesong. You punya jalan tu dah straight ke depan kan. Tapi you lambang mata. Kadang-kadang dia datang daripada tamak ataupun dia takut, antara dua. Dia takut, boleh ke aku berjaya bisnes ni, macam dah slow ni, terus dia buat bisnes lain. Padahal kalau dia check balik, rupanya aku punya marketing tak cukup power. So you push lah marketing, instead of you buat benda baru yang mana you kena start from scratch, daripada kosong, daripada zero, kan. So you buat benda ni, fokus satu benda, buat sampai jadi. Tak ada bisnes yang tak mencabar, tuan-tuan. Tak ada bisnes yang tak ada cabaran dia. Mesti ada punya. So that's why kita belajar along the way. Kadang-kadang you mungkin akan jumpa roadblock, you tak boleh go. Tanya you punya leader, tanya you punya upline, tanyalah sesiapa ataupun you punya mentor yang boleh bantu, kan. Tanya dia orang, dapat jawapan, buat lagi sampai you capai. Itu cara yang sebenar, yang paling betul untuk capai matlamat. Dan cara paling menyedihkan adalah you buat, you gagal, you buat benda lain. Buat, gagal, you buat benda lain. Dan you inilah berpusing di dalam rat race yang sama. You tak akan keluar daripada sini selagi you tak overcome problem yang you hadapi tu, kan. Siapa kat sini rasa macam you dapat sesuatu malam ni? You dapat sesuatu yang mungkin you boleh share pada you punya team kalau you drop agent, ataupun mungkin untuk diri you sendiri yang you rasa macam, betul lah aku tak betul-betul set aku punya matlamat. So saya harap you dapat sesuatu. Dan kalau you dapat, please share pada you punya sahabat, kawan-kawan semua. Sebab untuk berjaya ni, you tak boleh buat seorang-seorang. Dan matematik yang Allah bagi adalah the more you give, the more you get. So kalau you share satu orang, insya-Allah orang akan share dengan you 10 lagi kebaikan. You share 10 orang, 10 orang ni akan hantar lagi mungkin 10,000 lagi kebaikan dekat kita. The more you give, the more you get. As simple as that. Right, so saya harap you dapat sesuatu. Dan jangan lupa join kita punya group Nak Bina Bisnes Bersama Lalili. Bukan Nak Bina Bisnes, Bina Bisnes Bersama Lalili, Telegram, dengan Nak Jadi Jutawan Bahagia. Ini 2 group yang kita buat untuk bantu, untuk kami bersama-sama anda untuk create income, dapat duit, kan. Kadang-kadang kita ingat macam aku dah selesa, tapi sebenarnya tak. Kita mungkin dah selesa, macam mana dengan isteri kita, macam mana dengan anak kita. So kita are the hero. Kita adalah orang yang perlu buat sesuatu untuk family kita. Kalau anda wanita, takkan nak biarkan suami kerja seorang-seorang, kan. Why not you bantu juga, sebab yang senang nanti kita bersama, suami isteri, anak-anak pun senang, kan. So that's why jangan lupa join group tu. Nanti kita akan pinkan dekat post, boleh join group tu. Dan saya betul-betul doakan anda yang bersama kami, bersama Lalili, akan jadi jutawan bahagia dunia dan akhirat. Itu yang penting, insyaAllah. Dan kita ada Lalili Top Fan. Lalili Top Fan. So munculkan diri anda, bagi komen yang terbaik, share lah apa semua benda, dan kita akan check siapa yang banyak. Dan kalau kita nampak macam so-so je, kita akan batalkan Lalili Top Fan bulan ni. Boleh kan? Kita akan batalkan kalau tak ada apa energy yang best lah, yang cukup untuk capai tahap Lalili Top Fan tu. Tapi tak apa, you teruskan,
give more. Dan insyaAllah kita akan pilih pemenang yang terbaik. Kalau ada yang layak, insyaAllah. Dan saya rasa itu saja untuk malam ni. Terima kasih yang join, yang bersama saya. Dan saya doakan anda bahagia dunia dan akhirat. Alright, so itu saja daripada saya. Sihatkan syok, #AOWalid. Jom bina bisnes bersama Lalili. Bye.